dalam Al-Quran. Wa asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dalam surah Al-Baqarah Allah kata, kadang-kadang perkara yang kamu suka, kamu tidak suka, itulah baik untuk kamu. Kadang-kadang benda yang kita suka, itu tidak baik untuk kamu. Yang pertama, jangan tunggang agama, jangan perguna peralat agama, jangan peralat nama Allah, ayat-ayat Al-Quran dengan selera nafsu politik kamu untuk menghalalkan kerjasama kamu dengan DAP. Apa yang dikritik oleh saudara kita Atan ni, dia kata ayat ini bukan berkenaan untuk membenarkan kerjasama antara UMNO dan juga DAP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kan kita bersama lagi. Okey, hari ini aku akan bawa respon terhadap Syihabuddin, Ustaz Syihabuddin terhadap Atan Likas. Kalau hampa duk main TikTok, hampa akan perasan Atan Likas ni. Atan Likas ni aku pun cerita sikit lah, serba-serbi. Okey, selepas pilihan raya umum hari tu, dia okey lagi dengan gabungan kerajaan. Kan, dengan yang gabungan Pakatan Harapan, DAP, macam PKR bersama dengan UMNO, BN, dia okey lagi. Dia okey, bersemangat membela UMNO, membela pihak kerajaan. Dan apabila UMNO melakukan pemilihan parti, Atan Likas kalah macam di dalam pemilihan parti. Kalau tak silap aku, dia bertanding untuk jadi ketua penerangan ke, untuk jadi apa jawatan tak tahu dekat dalam UMNO. So bila dia kalah dan Zahid Hamidi tidak melantik dia, dia mengharapkan Zahid Hamidi lantik dia. Bila macam dia dah kalah pemilihan parti, dan Tori Zahid pun abaikan dia. Dan bermula itulah dia start kritik, dia start hantam Zahid Hamidi. Dan selepas dia hantam Zahid Hamidi, mulalah dekat-dekat dengan pilihan raya negeri. Apabila pilihan raya negeri, dia start ubah haluan dia. Apabila mungkin ada orang tawar apa-apa kan, ada orang tawar kepada Atan ni, itu ini, pam. Dia bersama dengan Perikatan Nasional. Mulalah kan, setiap tindak tanduk, tindakan-tindakan UMNO semuanya tak betul, semuanya haram. Setiap perbuatan walaupun DAP tak buat apa pun, DAP duduk senyap, tak buat apa pun, semua tak betul. Faham tak? Dan baru-baru ni Ashraf Wajdi adalah di dalam kempen pilihan raya Kemaman, pilihan raya kecil Kemaman. Ashraf Wajdi ada gunakan ayat Al-Quran menceritakan soal takdir Allah, kan, aturan Allah, ataupun soal takdir antara DAP dapat bersama dengan UMNO, DAP dapat ini, DAP dapat bersama dengan Barisan Nasional, apa semua kan. So dia ni hantam Ashraf Wajdi. Dia pun ni kononnya, dia ni pun dia pun macam ustaz jugalah kan. Dia pun dia nak tunjuk kata diri dia pun tahu soal-soal tafsir Quran, siap pegang Quran, tunjuk dekat kita semua ni kan. Jadi ada orang ambil dia punya link, hantar kepada Ustaz Syihabuddin, dan Ustaz Syihabuddin ni pun bagilah penjelasan, bagilah ulasan daripada pihak dia. So pada aku, Atan ni disebabkan perbuatan UMNO tidak menguntungkan Atan, semua jadi tak betul. Tapi kalau UMNO buat menguntungkan Atan, tiba-tiba, contohlah, sebagai contoh, UMNO ambil Atan ni jadi calon Kemaman. Oh, semua jadi betul. Semua Atan pun sayang gila lah dekat UMNO BN ni. Sebab apa? Sebab mencalonkan Atan, ataupun melantik menjadi bahagian penerangan ke apa di dalam UMNO. Oh, memang dia sayang. Tapi dia sebabkan dia tak dapat jawatan apa-apa, dia tidak dapat perhatian daripada UMNO, tu yang dia hentam UMNO. Dan apa-apa tindak tanduk ataupun ayat-ayat Quran yang dibacakan oleh orang-orang UMNO, semua tak betul. So aku nak bawa dengan hampa sama-sama, jom kita dengar apa yang diperkatakan oleh Ustaz Syihabuddin ni soal kenyataan yang dikeluarkan oleh Atan Likas. Jom sama-sama kita dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak. Sahabat-sahabat, baru-baru ni jadi isu juga berkaitan tentang kenyataan Dr. Ashraf Wajdi dekat satu pilihan raya, bukan pilihan raya, maksudnya sekarang tengah kempen pilihan raya, dan telah di-react oleh seorang
content creator yang bernama Atan. Saya pun minta maaf, saya tak kenal sangat Atan ni siapa. Mungkin beliau adalah seorang yang terkenal, saya minta maaf, saya tidak kenal. Saudara kita Atan ini telah memberikan kritikan terhadap kenyataan Dr. Ashraf Wajdi. Sejai kita tengok, tapi sebelum kita tengok video berkenaan, saya nak maklumkan anda bahawa daripada 1 Disember sehingga 10 Disember insya-Allah sedang berlaku satu program, iaitu Selangor International Book Fair yang terletak di MBSA Convention Center, ataupun dalam bahasa Melayu kita sebut Pesta Buku Antarabangsa Selangor, yang sedang berlangsung di MBSA Convention Center Shah Alam. Dan insya-Allah saya daripada 1 hari bulan yang lepas sehinggalah 10 hari bulan ini, saya akan berada di sana di booth N10. Booth tu nama dia Buku Syihabuddin Ahmad. Jadi saya ajak anda untuk beli buku-buku saya di sana dan boleh berjumpa saya di sana insya-Allah. Kita boleh sembang-sembang, selfie-selfie, ambil manfaat sama-sama insya-Allah. Sahabat-sahabat, kita berbalik kepada isu konten. Sebelum kita nak buat reaction, kita dengar dulu apa yang saudara kita Atan berikan kritikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak menjawab tuduhan ataupun kenyataan awal daripada Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, Setiausaha Agung UMNO, berkenaan dengan satu ucapan dalam kempen PRK Parlimen Kemaman yang sedang rancak dijalankan. Dalam ucapan tersebut anda dengar dan nilai sendiri dahulu, baru akan ulas. Kalau ikut kita, kalau kata-kata, kalau ikut area kita nak ke duduk dengan DAP ni? Nak ke tidak? Dia tengok Rara, dia rasa dia nak cakap pun tak nak. Nak ke tak sih? Tak sih, betul tak? Tetapi inilah Allah sebut dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dalam surah Al-Baqarah Allah kata, kadang-kadang perkara yang kamu suka, kamu tidak suka, itulah baik untuk kamu. Kadang-kadang benda yang kita suka, itu tidak baik untuk kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Maha mengetahui, kamu tidak mengetahui. Kita tak pernah suka nak duduk dengan DAP. Tapi akhirnya Tuhan takdirkan suasana berlaku, kita terpaksa bersama, bukan saja DAP, 14 parti-parti politik yang lain. Tapi kita bersama dengan prinsip bahawa kerajaan perpaduan ini kita tubuhkan untuk rakyat, demi negara, untuk masa depan. Tetapi baik saudara, ucapan ini dibawa dengan satu ayat Al-Quran daripada surah Al-Baqarah ayat 216. Yang pertama, ayat Al-Quran ini bukanlah berkenaan dengan nak membenarkan kerjasama dengan UMNO dengan DAP. Tidak. Yang kedua, itu bukan takdir Allah. Jangan sewenang-wenangnya jual dan gunakan nama Allah dan takdir Allah untuk membenarkan kerjasama kamu itu. Yang ketiga, jangan justifikasikan ataupun jangan halalkan hubungan kamu UMNO dengan DAP. Yang keempat, baca ayat Al-Quran pun tinggalkan sebahagian, baca ikut selera, ambil yang sebahagian. Yang kelima, dibaca dalam luar konteks, di luar konteks ayat Al-Quran itu diturunkan. Apa ayat Al-Quran itu? Asbabul ayat itu berbeza dengan ceramah politik yang dibuat untuk menarik sokongan pengundi. Ayat ini yang dibaca oleh Dr. Ashraf, dia ada ayat yang di awal lagi yang ditinggalkannya. Apa ayat awal tu? Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Apa maksudnya? Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Ini bab perang, baik. Ayat ini bab perang. Dan tengok balik kepada terjemahan Al-Quran. Ditulis situ warna merah, hukum berperang dalam Islam. Ini ayat berperang, bukan ayat nak justifikasikan, nak halalkan hubungan cium mulut kamu antara UMNO dengan DAP, bukan. Jangan tunggang agama, Dr. Ashraf. Kamu berpendidikan agama. Ayah kamu sekarang adalah pengurusi Majlis Ulama UMNO. Rujuk kepada ulama. Jangan sewenang-wenangnya ikut nafsu selera kamu berpolitik. Gunakan ayat Al-Quran dalam luar konteks yang sebenar. Itu konteks yang lain. Ayat kamu baca ini. Nih, tafsir Ibn Katsir. Ulama karangan ulama, di antara tafsir
yang muktabar, yang diguna pakai oleh ulama dan juga pelajar-pelajar. Takkan kamu tak baca ni? Takkan kamu tak baca Quran, tak tengok terjemahan? Jangan, yang pertama, jangan tunggang agama, jangan perguna peralat agama, jangan peralat nama Allah, ayat-ayat Al-Quran dengan selera nafsu politik kamu untuk menghalalkan kerjasama kamu dengan DAP. Ingat tu, kembalilah ke jalan Allah, taubatlah, ya, ittaqullah. Kamu boleh tipu manusia, rakyat dalam satu masa, tapi kamu tidak boleh tipu rakyat, keseluruhan rakyat dalam semua masa. Wallahu alam. Itu jawapan saya kepada Dr. Ashraf Wajdi. Harap-harap sampai kepada dia, ya, sampai kepada dia. Okey, baik, kita dah tonton video berkenaan kenyataan daripada sahabat kita berkenaan tentang isu kritikan beliau terhadap kenyataan Dr. Ashraf Wajdi sebenarnya. Tapi apa-apa hal pun kita berikan semakan satu persatu, insya-Allah. Moga-moga dapat diambil manfaat lah. Tak kira lah yang menyebutkan ini siapa pun, moga-moga kita akan dapat ambil manfaat daripada kenyataan beliau. Sahabat-sahabat, yang pertama, ayat yang beliau sebut ni memang ayat daripada 216 surah Baqarah, dan itulah yang disebutkan oleh Dr. Ashraf Wajdi. Dan setahu saya, apa yang disebutkan oleh Ustaz Dr. Ashraf Wajdi itu dah memang okey dah. Cuma mungkin kita boleh beri kritikan sikit apabila di dalam kempen-kempen politik sebahagian orang memang akan menunggang agama terhadap hal berkenaan. Tak kira daripada parti mana, daripada BN ke, daripada PAS ke, daripada bahkan daripada DAP sendiri pun orang akan menunggang agama dalam isu ni. Jadi tunggang agama dengan kepentingan-kepentingan tertentu, yang ni kita minta tolong jangan buat. Bahkan kalau awak keluar daripada konteks, kami akan tentang habis-habisan. Tak kira hampa geng mana pun. Saya sendiri tak ada baju warna merah ke, tak ada baju warna kuning ke, tak ada baju warna biru ke, baju warna hijau ke, tidak. Saya tidak memakai baju-baju berkenaan kerana politik bukanlah tujuan saya. Tetapi yang kita nak adalah anda mempertahankan agama dengan sebaik-baiknya. Bila anda dapat kekuasaan politik, anda angkat agama. Jangan apabila anda nak dapat kekuasaan sahaja yang anda seolah-olah mengangkat agama, tetapi apabila awak dah dapat kekuasaan, agama itu disampingkan begitu saja. Sahabat-sahabat, apa yang dikritik oleh saudara kita Atan ni, dia kata ayat ini bukan berkenaan untuk membenarkan kerjasama antara UMNO dan juga DAP. Saya bersetuju dengan kenyataan dari saudara Atan tu, sebab ayat itu begitu umum. Dia bukan khusus kepada UMNO, bukan khusus kepada DAP, sebab DAP dan juga UMNO ni benda baru, jadi tak ada kaitan pun. Dan itu juga bukan dirujuk oleh Dr. Ashraf Wajdi, sebab bukan nak pergi kata Dr. Ashraf Wajdi bukan pergi kata bahawa ayat inilah membuktikan bahawa perkataan UMNO itu telah disebutkan sebelum ni ataupun DAP telah disebutkan sebelum ni, dan ini menunjukkan bahawa kita patut bergabung dengan DAP ataupun UMNO bergabung dengan DAP disebabkan ayat berkenaan. Tidak. Tetapi Dr. Ashraf Wajdi sebut tentang isu takdir. Yang kedua, saudara Atan kita ni kritik, dia kata itu bukan takdir. Itu salah tu. Itu adalah takdir. Apa yang berlaku sebelum ini, ia sudah dianggap sebagai takdir yang confirm kita dah tahu. Adapun takdir yang akan datang kita tak tahu. Tetapi yang telah berlaku itu dianggap sebagai takdir. Satu ketetapan yang Allah Ta'ala telah tetap, ia telah berlaku. Maka ia adalah takdir. Saudara Atan silap bila sebut kata itu bukan takdir. Salah tu saudara Atan. Dan ayat 216 surah Al-Baqarah ini memang perbincangannya adalah perbincangan tentang isu takdir. Dan Dr. Ashraf Wajdi Dusuki telah menyebutkan ayat itu pada waktu yang benar apabila dia sebut tentang isu takdir. Dia nak kata bahawa takdir telah menentukan bahawa DAP dan juga UMNO telah bersatu ataupun duduk dalam satu kumpulan coalition atas syarat-syarat tertentu. Maka itu adalah takdir Allah Azza wa Jalla, walaupun mereka tak suka, tetapi Allah Ta'ala telah tetapkan. Itu adalah takdir. Dan Dr. Ashraf Wajdi dah gunakan pada tempat yang tepat. Bahkan kalau awak nak tahu banyak tentang takdir ini, saya cadangkan anda untuk beli dan juga baca buku ni, iaitu buku yang bertajuk Beriman kepada Qada dan juga Qadar, yang ditulis oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Dia sebutkan ayat ini, disebutkan ayat 216 surah Al-Baqarah ni, dan dia berbincang tentang isu takdir berkenaan tanpa memfokuskan hanya sekadar pada isu perang.
Kemudian yang ketiga disebutkan, jangan halalkan hubungan UMNO dan DAP. Saya tak faham apa yang menyebabkan tak boleh ada hubungan dengan DAP ni. Adakah DAP ni adalah satu perkara yang haram untuk kita bekerjasama dengan DAP? Kalau haram, maka parti-parti sebelum ini telah melakukan perkara haram lah, kan, di dalam beberapa coalition sebelum-sebelum ni. Jadi tak tepat kalau kita kata DAP itu adalah satu parti yang haram, yang umat Islam tak boleh sertai dan tak boleh duduk sekali, ataupun tak boleh nak bekerja sama. Parti-parti politik Islam tak boleh bekerja sama dengan parti politik DAP. Saya rasa itu adalah satu pendapat yang tak tepat lah. Kalau awak tidak bersetuju dengan perjuangan DAP, itu tak nak menjadi masalah. Tetapi kalau nak kata dia seolah-olah tidak boleh dihalalkan hubungan di antara UMNO dan DAP, itu saya rasa saya tak setujulah. Kemudian yang keempat, dikatakan bahawa ayat ini dikut oleh Dr. Ashraf Wajdi pada luar konteks daripada asbabun nuzul beliau. Yang ni saya nak tekankan untuk sahabat-sahabat boleh faham, boleh cerna tentang isu ini. Sahabat-sahabat, yang pertama sekali, kita tak boleh untuk sebut apa-apa ayat Al-Quran, gunakan apa-apa ayat Al-Quran di luar konteks. Tetapi kita kena tahu juga ada ayat-ayat yang diturunkan memang konteks dia umum habis-habisan. Ada sebahagian pula ada asbabun nuzul, ada sebab diturunkan ayat tu. Tetapi walaupun begitu, ulama-ulama telah menyatakan bahawa al-ibrah bi'umumil lafaz la bi khususis sabab. Yang ni disebutkan oleh Man-Naq Qattan, Syekh Al-Allamah Man-Naq Qattan, di dalam kitab dia Mabahis fi Ulumil Quran. Yang ni pun dah ada terjemahan dalam bahasa Melayu Malaysia berkaitan tentang kajian mempelajari asas-asas ulum Quran. Anda boleh rujuk dalam kitab berkenaan Mabahis fi Ulumil Quran, ditulis Man-Naq Qattan. Dia dah sebut tentang isu konsep asas yang digunakan oleh para ulama, iaitu al-ibrah. Kita nak ambil pengajaran itu cukup sekadar bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Cukup dengan umum lafaz berkenaan, tidak khusus kepada sebab-sebab tertentu. Mungkin ada ayat itu ada sebab nuzul dia, dan ada yang tak ada sebab nuzul, dan ada yang ada sebab nuzul itu yang fokus kepada satu bahagian saja, tetapi ada yang bersifat lebih umum. Contohnya adalah ayat yang dibacakan oleh Dr. Ashraf Wajdi, ayat 216 ini. Ia sangat-sangat bersifat umum, yang mana kita boleh ambil manfaat bukan sekadar apabila berlaku perang sahaja. Bahkan tadi saudara kita Atan, dia sebut, kita rujuk kitab terjemahan Ibn Kathir. Sebenarnya itu bukan terjemahan, itu adalah tafsir Ibn Kathir. Tafsir Ibn Kathir. Jadi dalam tafsir Ibn Kathir dia kata ada penjelasan bahawa ini adalah isu perang. Sahabat-sahabat, kalau awak rujuk dalam kitab tafsir Ibn Kathir pun sebenarnya anda boleh faham dah apa yang dia sebut. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Boleh jadi kamu sukakan kepada sesuatu tetapi ia adalah buruk bagi kamu. Lalu Ibn Kathir sebut, dia kata wa hadha amun fil umuri kulliha, dan ini berlaku secara umum kepada semua perkara. Qad yuhibbul mar'u syai'an, boleh jadi seseorang itu suka terhadap sesuatu, walaysa lahu fihi khiyarah, tetapi kat situ tak ada kebaikan wala maslahah, tak ada maslahah pun. Jadi disebutkan dah di situ tentang ia sangat umum, ia boleh jadi umum, kita boleh ambil manfaat kepada semua perkara. Tak kiralah benda tu perang ataupun tidak perang. Kalau benda perang, kita memang tak suka perang, tetapi kita akhirnya berhadir dalam peperangan sebab peperangan itu memberikan kesukaran dan sebagainya. Tetapi bila kita dah ada kat dalam perang, kita hadapi peperangan berkenaan, Allah Ta'ala memberikan kebaikan terhadap apa yang kita rasa mungkin kita tak suka. Tapi bukan sekadar isu perang saja kita boleh ambil manfaat daripada ayat ni. Dalam isu-isu lain pun kita boleh ambil manfaat daripada ayat ni. Sebab tu kita ulang sekali lagi apa yang ulama sebut, ibarah ataupun kita ambil manfaat, kita ambil hikmah, kita ambil pengajaran adalah berdasarkan kepada umum lafaz berkenaan, tidak sekadar khusus kepada sebab-sebab tertentu. Saya nak bagi contoh lain sikit daripada isu perang dalam ayat 216 ni. Kita pergi ke depan sikit daripada ayat 219, kita pergi kepada ayat 222. Allah Ta'ala sebut dalam ayat berkenaan wa yas'alunaka 'anil mahid. Sahabat-sahabat, ada background tak ayat ini? Ada background dia. Dalam satu hadis Nabi SAW, seorang sahabat Nabi bernama Anas bin Malik, beliau mengatakan bahawa innal yahuda kanu idha hadatil mar'ah minhum akhrijuha minal bayt walam yuakiluha walam yusharibuha walam yujami'uha fil buyut. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an zalik فأنزل الله ويسألونك عن المحيض فقال رسول صلى الله عليه وسلم جامعوهم في البيوت واصنعوا كل شيء إلا النكاح. Anas bin Malik sebut, dia kata
Orang Yahudi dahulu, mereka ini apabila salah seorang perempuan mereka telah berhaid, mereka akan keluarkan orang itu daripada rumah mereka. Mereka tak akan makan sekali, tidak akan minum sekali, tidak akan bersama dengan wanita berkenaan. Lalu perkara ini ditanya kepada Rasulullah SAW. Lantas Allah Ta'ala turunkan ayat wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahid. Kamu bertanya tentang haid, sesungguhnya ia adalah perkara yang tak berapa eloklah. Fa'tazilun nisa, maka waktu ketika itu kamu pisahkan diri dengan orang perempuan dan jangan kamu berjimak dengan dia. Kemudian Nabi SAW sebut, dia kata, kamu bersamalah dengan dia, dengan orang perempuan ni duduk dalam rumah sekali. Duduk sekali dalam rumah, buat semua benda pun tak apa, tak ada masalah dengan orang perempuan ni, kecuali jangan nikah dengan dia. Maksudnya jangan bersetubuh dengan dia. Itu saja yang tak boleh. Yang lain semua boleh, tak ada masalah. Jadi daripada ayat ni, kalau kita kata sebab nuzul tu dia cerita pasal isu orang Yahudi. Jadi adakah ayat tu hanya khusus kepada orang Yahudi saja? Tidak. Kepada orang yang tak Yahudi pun boleh juga. Kita orang Islam pun boleh juga ambil manfaat daripada isu berkenaan. Walaupun sebab nuzul ayat itu adalah cerita pasal orang Yahudi. Jadi tak ada masalah Yahudi ataupun tak Yahudi. Bila ayat itu boleh diambil pengajaran. Sebab tu ada rujuk penjelasan ayat ini dalam kitab Manaqatan yang bertajuk Mabahis fi Ulumil Quran. Dekat situ disebut dah dengan jelas bahawa al-ibrah bi umumil lafaz laysa bi umumit sabab. Wallahu ta'ala sebab saya harap anda dapat ambil manfaat daripada penjelasan saya berkaitan tentang isu ni. Kita ni dalam kempen politik ni kita kena jadi fair. Maksudnya orang politik kalau boleh pastikan anda kempen apa yang paling patut. Jangan kita tunggang agama di dalam isu-isu yang tidak sepatutnya kita tunggang. Boleh sahabat-sahabat, saya harap anda dapat manfaat daripada video hari ini. Saya nak ajak anda sekali lagi untuk bersama-sama saya di Pesta Buku Antarabangsa Selangor, Selangor International Book Fair yang berlangsung di Shah Alam. Saya nak ajak anda untuk hadir sama-sama dengan saya juga. InsyaAllah kita boleh bertemu, boleh bersembang, boleh ambil gambar dan akhirnya kita dapat dan sahabat-sahabat boleh dapatkan buku-buku saya di sana. Terima kasih banyak. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey geng, alhamdulillah kita dah bersama dengan ustaz ni. Gua harap hangpa faham. Kan sengaja je puak ni apabila orang guna ayat-ayat Quran yang menguntungkan dia, kan, dia memang dia suka gila-gila, tapi apabila orang menggunakan ayat-ayat Quran tidak menguntungkan dia, kan, semua tak betul, ini bukan takdir lah di APP duduk bersama dengan UMNO, ini bukan takdir lah, kan, faham tak? Asbab takdir Allah lah hampa dapat tengok video aku hari ni. Asbab takdir Allah lah video aku dipublishkan, kan, aku buat video menceritakan soal ini dan aku publishkan. Ini semua takdir Allah. Andai kata Allah tak izinkan aku keluar video ni, aku post video ni, aku shoot video ni dia tak jadi, faham tak? Dia ataupun YouTube dia tak terima video ni untuk penonton-penonton tengok, kan? Itu semua takdir Allah lah. Aku kena terima hakikat lah. Aku perlulah buat satu pembaharuan ataupun aku perlulah ubah suai aku punya video untuk aku menyampaikan kepada hampa. Kita jangan lupa, setiap hari Allah dah tentukan takdir kita. Apa yang hang buat apa setiap pagi? Hang bangun sembahyang subuh ataupun tak? Hang sembahyang duha ataupun tak? Hang buat itu ke tak? Hang buat ini ke tak? Hang buat itu ke tak? Ini semua Allah. Tapi sengaja disebabkan UMNO dengan DAP ni tidak menguntungkan Atan, dan UMNO hari ni pun tidak menguntungkan Atan Likas, dan gabungan antara DAP PHBN ni tidak menguntungkan Atan, dan Atan dia tak dapat apa-apa keuntungan di sebalik gabungan parti ni. Allahuakbar. Dia punya macam ustaz-ustaz lebay. Cerita hamba. Kalau hamba nak tengok dia, bukan aku tak respect orang duk baca Quran di dalam live depa. Kita pun respect, kan. Tapi kenapa sampai sebelum ni hang berpolitik, hang maki orang, hang hina orang, tiba-tiba hang buat satu live hang baca Quran, hang nak tunjuk hang lah orang baik. Faham tak? Kalau hangpa perasan, kalau hangpa nak tengok dekat TikTok lah majoriti kan, dia buat live baca Quran, live itu, live ini. Sebab apa? Sebab hang dah tak ada modal. Tapi hang ni orang kenal hang, tapi hang dah malas duk nak itu duk nak ni, hang buat live baca Quran. Jadi pada akulah, pada
Inilah pada akulah. Jangan menunjuk-nunjuklah kehebatan kita. Jangan menunjuk-nunjuk. Tapi apa ilmu yang kita ada, kita macam kita manfaatkan, kita berkongsi. Tapi bukannya hang berkongsi ilmu yang mana untung kat hang ambil. Yang mana hentam orang, kafir, syurga, neraka ke, semua takdir orang semua tak betul, hang hentam orang. Yang mana untung hang ambil dekat hang. Hak mana rugi ayat-ayat soal pasal bala bencana, soal neraka, soal Yahudi, soal apa, hang tibuh dekat orang lain. Ini takdir ni setiap hari Allah aturkan takdir. Allah pun aturkan juga takdir. Bilakah DAP dengan PH dan dengan UMNO BN akan berpisah? Bilakah? Ini semua Allah. Disebabkan Allah dah merancang. Kita yang buat pilihan. Faham tak? Allah dah atur dah. Kalau jalan tu ada kiri dan kanan. Kalau sepatutnya hang nak pakai kanan, tapi hang duk tak agak-agak, Allah dah sediakan kanan. Kalau hang pilih kanan, hang akan sampai tempat tu. Tapi hang fikir, bukan kanan lah, kiri lah. Dan bila hang pilih kiri, Allah dah tentukan ke mana hang. Jadi semua ni Allah dah tentukan. Kita yang buat pilihan. Tubuh badan kita, diri kita, pimpinan kita, gabungan kita yang akan buat pilihan. So, kena faham yang tu. Kena ambil tahu. Allah dah tentukan dan atas pilihan kita. Allah tentukan hang, gaji hang. Kalau hang pergi interview ni, kemungkinan hang dapat 3,000 basic. Kalau hang pergi interview satu lagi, gaji hang 5,000. Tapi hang duk fikir, ni nampak macam syarikat kecil, tak ya. Tapi hang pergi pilih, yang hang rasa 3,000 tu. Padahal kalau hang betul-betul hang pihak 5,000, hang boleh dapat. Ini semua Allah. Ini semua Allah yang tentukan. Tapi janganlah duk manipulate, janganlah duk buat macam sesuka hati. Wahai Atan Likas, malu kot orang Atan. Jadi inilah sedikit perkongsian aku. Aku harap hampa semua boleh fikir lah. Janganlah terlalu taksub dengan parti politik, terlalu membenci orang. Tak ada guna ke. Kita pun kalau nak ikutkan hati, memang benci dekat Hadi Awang, dekat Muhyiddin pun. Tapi untuk apa kita nak membenci keterlaluan sehingga memaki hamun, mengkafirkan dia ke apa semua ni? Untuk apa? Kan? Tapi kita hanya lawan dengan hujah politik. Dia dengan cara dia dapat mengarutkan orang, dapat membina ketaksuban terhadap budak-budak dia. So kita fight yang tu. Kenapa dalam segi politik hang perlu mentaksubkan orang terhadap diri hang? Sedang hang manusia macam aku, hang pun ada ilmu hang, aku ada ilmu aku kan. Jadi kita berlawan hujah di dalam dunia politik lah. Apabila hang seorang profesor ke, doktor ke, ustaz ke, ulama apa ke, apabila hang langkah masuk ke dalam dunia politik, hang boleh dikritik, hang boleh dihentam, hang boleh dibalut. Kan? Sebab kan politik dia ada kebebasan. Contoh macam macam negara kita macam bersistemkan demokrasi. Ada hak kebebasan bersuara. So kita boleh bersuara, kita boleh lawan hujah, kita boleh kritik hang. Tapi kita tak boleh fitnah hang. Jadi hampa boleh nilai sini, hampa boleh fikir sini ya. Okey, terima kasih banyak. Jumpa untuk video yang akan datang. Assalamualaikum.